9 sekeluarga alami muntah-muntah, mulut berbuih selepas makan cendawan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nur Alis, Adil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, selepas 7 hari sesi perbahasan dan 4 hari penggulungan oleh kementerian terlibat, rang Undang-Undang Perbekalan 2022 atau Bajet 2022 diluluskan di peringkat dasar. Keputusan diumumkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun setelah mendapat sokongan majoriti ahli Dewan melalui undi suara. Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Belah bagi. Yang tidak bersetuju kata tidak. Tidak. Belah bagi. Lebih suara yang bersetuju. Maka rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Terdahulu, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menggulung RUU berkenaan Bajet 2022 yang bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera dibentangkan di Dewan dengan peruntukan berjumlah 332.1 bilion ringgit. Ia bersandarkan kepada 3 paksi utama: memperkukuh pemulihan, membina daya tahan dan memacu pembaharuan. Peruntukan terbahagi kepada beberapa kategori. Belanja mengurus diperuntukkan sebanyak 223.5 bilion, belanja pembangunan 75.6 bilion, kumpulan wang COVID-19 23 bilion dan 2 bilion dikategorikan sebagai simpanan luar jangka. Kerjasama antara sektor awam dan swasta amat perlu untuk menyemarakkan lagi usaha pendigitalan perkhidmatan dan penyampaian kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata dengan usaha berkenaan Malaysia akan melangkah ke ekonomi digital dengan cukup bersedia. InsyaAllah dengan kolaborasi seperti ini, kita akan melangkah ke ekonomi digital dengan yakin dan cukup bersedia. Tahniah kepada PNB kerana bukan sahaja menyemarakkan agenda digitalisasi negara, malah secara tidak langsung menambah baik kaedah penyampaian dan pendekatan kepada rakyat. Beliau berkata demikian menerusi perutusan video sempena Majlis Pelancaran Rasmi Minggu Saham Digital MSD 2021. Ke arah itu, Perdana Menteri menyarankan rakyat menyertai MSD 2021 yang bermula semalam sehingga 23 November ini. MSD yang dianjurkan Permodalan Nasional Berhad PNB akan meningkatkan lagi kefahaman masyarakat tentang pengurusan keuangan sebagai usaha membantu rakyat meraih semula pendapatan yang hilang akibat pandemik. Lawatan sulung Setiausaha Perdagangan Amerika Syarikat Gina Raimondo dimulakan dengan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di pejabatnya di bangunan Parlimen. Melalui catatan Facebooknya, Perdana Menteri berkata dalam kunjungan hormat itu pelbagai pandangan dikongsi termasuk berhubung pandemik COVID-19 dan pemulihan ekonomi negara. Turut menerima kunjungan sama Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Dalam pertemuan itu, mesyuarat dua hala diadakan bagi membincangkan mengenai pembangunan kerjasama dalam bidang baharu termasuk ekonomi digital dan teknologi hijau. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa turut menerima kunjungan Gina yang juga pegawai kanan kabinet di bawah pentadbiran Joe Biden, Kamala Harris di pejabatnya di Putrajaya. Mereka turut berkongsi pelbagai isu kepentingan bersama antara kedua-dua negara termasuk ekonomi digital, infrastruktur digital, keselamatan siber, pengkomputeran awam dan pusat data.
9 sekeluarga di Dungun, Terengganu dikejarkan ke hospital akibat keracunan selepas memakan cendawan goreng dipercayai beracun. Dalam kejadian Isnin lalu, pasangan suami isteri bersama 7 anaknya berumur antara 3 hingga 14 tahun rebah dengan mulut berbuih dan berdarah selepas sejam memakan cendawan berkenaan. Ketika ditemui di rumah mereka di Kampung Nyo, Pakar Nurul Musfira Ghazali, 32 tahun berkata, sebelum kejadian dia tidak menyedari cendawan yang tumbuh sekitar rumahnya adalah spesies cendawan beracun. Menurut Nurul Musfira, mereka sekeluarga menikmati juadah cendawan itu kecuali anak bongsu berusia setahun sebelum kesemuanya mengalami muntah-muntah. Bangun daripada tidur kedua, tengok anak nombor 3 dia muntah-muntah. Lepas tu anak yang nombor 7 tu pula 3 tahun. Dia muntah-muntah sampai dalam rumah, habis dalam rumah. Dia muntah dalam rumah. Lepas tu saya pula start rasa mual-mual. Lepas tu barulah terfikir mungkin sebab cendawan ni kot. Lepas tu suami pula dia cakap dia pun macam ada tak kena dah, rasa lain macam dah. Lepas kelanet tu start pula cerit-berit. Cerit-berit anak pun aku memang aku habis lah, tak kira tak ada nak cara dah lah masing-masing masa tu. Lepas tu kira tak cerit-berit tu kok. Kira dalam kelanet pun kira kelar kabut habis dah. Kesemua mereka telah dikejarkan ke Hospital Dungun untuk rawatan lanjut dan dibenarkan pulang 3 hari kemudian. Kematian juruterbang TUDM Kapten Muhammad Afendi Bastami, 31 tahun dalam nahas pesawat Hawk 108 diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Syuhaili Muhammad Zain, dalam satu kenyataan turut memaklumkan kedua-dua juruterbang sempat keluar daripada pesawat dengan menggunakan kerusi anjal. Bagaimanapun, seorang daripadanya meninggal dunia di tempat kejadian dan seorang lagi sedang menerima rawatan selepas mengalami kecederaan. Keterangan seorang lagi juruterbang yang terselamat belum diperoleh kerana sedang menerima rawatan di Hospital Seberang Jaya. Laporan berdasar oleh pakar perubatan forensik mendapati punca kematian disebabkan pelbagai kecederaan yang konsisten dengan nahas udara. Pesawat yang dikendalikan 2 juruterbang itu menjalani latihan night flying dilaksanakan di ruang udara Pangkalan Udara Butterworth dan sesi latihan berlangsung selama 1 jam. Pada pukul 10.07 malam, pesawat berkenaan terhempas di atas lapangan terbang pangkalan berkenaan dan menyebabkan letupan. Meskipun penting untuk menerima diplomasi digital dalam tempoh pasca pandemik, Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah mengingatkan komuniti diplomatik agar meneruskan tradisi untuk terlibat dalam interaksi secara bersemuka. Jelas beliau, komuniti ini juga harus mewujudkan rangkaian hubungan yang lebih erat bagi membantu mereka untuk menyerlah di peringkat antarabangsa ketika kehadiran fizikal tidak lagi menjadi faktor utama dalam diplomasi dunia pasca pandemik. Ia memberikan cabaran kerana asas penting dalam diplomasi adalah membina hubungan dan rangkaian. There are many instances, I believe, even post-pandemic, that people may think that you can save time and energy and resources by meeting virtually. But of course, there are meetings that you just cannot substitute with VCs. You need to meet up, especially when it comes to crisis and conflict resolution. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis titah ucapan Diraja Sultan Perak Sultan Nazrin Shah Perak bertajuk Membentuk Diplomat Generasi Baharu di Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri IDFR sempena ulang tahun ke-30 institusi itu di Ibu Negara. Status syarikat tujuan khas SPV tabung haji akan dilihat melalui perbincangan bersama Jawatankuasa Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI kelak. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad, perkara tersebut akan dilihat melalui pelan pemulihan dan perbincangan bersama golongan berautoriti dalam RCI tersebut.
Jelasnya lagi, buat masa ini SPV masih diteruskan untuk mengambil alih aset kurang bagus institusi keuangan tersebut. Saya telah mengarahkan beberapa termasuklah plantation sebagainya untuk dihentikan sebarang bentuk penjualan sebagainya. Yang belum jual lagi, kita harapkan jangan ada jualan. Dan SPV itu lain. Ini hak yang saya sebut tadi ialah yang belum dijual. Belum dijual. SPV itu benda yang plan pemulihan yang buat di zaman Pakatan Harapan dulu. Sebelum ini, TH telah mengemas kini aset tidak menguntungkan bernilai lebih 19.9 bilion ringgit dengan memindahkannya kepada SPV di bawah Kementerian Keuangan. Idris menyaksikan majlis penyampaian sumbang Kedutaan Republik Rakyat China di Malaysia kepada Jawi Food Bank di Putrajaya. Sedikit perkembangan PRU Dun Melaka. Calon kerusi kawasan Dewan Undangan Negeri Tanjung Bidara, Datuk Mas Imyati Samsudin dinamakan sebagai calon Ketua Menteri oleh Perikatan Nasional PN. Pengerusinya, Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mengumumkan perkara tersebut berkata ia pertama kali seorang wanita berkelayakan profesional muda mempunyai banyak pengalaman ditawarkan calon Ketua Menteri. Menurut Tan Sri Muhyiddin, PN sentiasa memberikan peluang kepada sesiapa sahaja, tidak kira jantina, untuk memegang jawatan yang penting. Pihaknya juga berharap Melaka dapat dikemudi Ketua Menteri Wanita yang pertama dalam sejarah negara. Sambutan Hari Penjaja dan Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan tahun 2021 HPPK 2021 akan diadakan dalam norma baharu berdasarkan kepada prosedur operasi standard SOP yang dikuatkuasakan. Seramai 10,000 pengunjung disasar membabitkan kehadiran secara fizikal dan dalam talian. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar, HPPK diyakini berpotensi memberi pembiayaan pelaburan bernilai RM1 juta. Ia hasil ekspo dan pameran yang dijayakan di bawah program Gerak Usahawan Nasional 2021 sepanjang 3 hari HPPK 2021 berlangsung. Sumbangan golongan penjaja dan peniaga kecil begitu besar kepada negara. Sememangnya golongan ini merupakan tulang belakang kepada pengukuhan dan kestabilan ekonomi negara. Justru bertepatan dengan perkara tersebut, sambutan HPPK 2021 pada tahun ini adalah bertemakan keluarga penjaja dan peniaga kecil penggerak ekonomi rakyat. Tambah beliau, pemilihan tema tersebut bersesuaian dengan konsep keluarga Malaysia yang diaspirasikan Perdana Menteri. Bersua kembali. Saudara Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu kerajaan Malaysia bertanggungjawab membayar hutang berjumlah $3 bilion sekiranya syarikat One Malaysia Development Berhad 1MDB gagal berbuat demikian. Bekas pengarah bukan eksekutif 1MDB Tan Sri Ismi Ismail memaklumkan perkara itu ketika merujuk kepada surat sokongan kerajaan kepada 1MDB pada 2013 yang ditandatangani Datuk Seri Najib Razak selaku Menteri Keuangan ketika itu. Dalam keterangannya, Tan Sri Ismi menyatakan kerajaan Malaysia mengambil maklum anak syarikat 1MDB iaitu 1MDB Global Investment Limited akan menerbitkan bond sebanyak $3 bilion yang akan dibayar sepenuhnya pada 2023.
Surat tersebut menjelaskan sekiranya peminjam 1MDB GIL tidak dapat membayar, maka syarikat 1MDB akan memberikan bantuan keuangan. Selain itu, sekiranya 1MDB gagal untuk membayar hutang berkenaan, maka kerajaan Malaysia akan membiayai 1MDB untuk membayar hutang tersebut sehingga selesai. Menurutnya lagi, kelulusan untuk berbuat demikian dicapai pada resolusi ahli lembaga pengarah bertarikh 12 Mac 2013, manakala surat sokongan dikeluarkan pada 14 Mac 2013. Datuk Seri Najib berdepan 4 pertuduhan iaitu menggunakan kedudukan beliau untuk memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit melalui dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Seorang pekerja pasaraya dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Rompin atas dakwaan membunuh seorang kanak-kanak lelaki 2 tahun di bawah jagaannya. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Muhammad Nur Abdullah Manap, 31 tahun. Ketua Polis Daerah Rompin, Deputi Superintendent Muhammad Azhari Mukhtar dalam kenyataan medianya memaklumkan hasil soal siasat yang dijalankan. Tertuduh mengaku memijak perut mangsa. Kejadian berlaku pada 11 November pukul 2 pagi. Mangsa yang tidak sedarkan diri dibawa ke Hospital Rompin sebelum disahkan meninggal dunia 2 jam kemudian. Tertuduh dikatakan tidak berpuas hati kerana terpaksa menjaga mangsa. Mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan, sabit kesalahan tertuduh yang boleh dihukum gantung sampai mati. Sebutan semula kes untuk laporan kimia dan forensik ditetapkan pada 20 Januari tahun hadapan. Di Shah Alam, seorang bekas eksekutif sebuah pasaraya didenda RM40,000 dan penjara sehari selepas didapati bersalah oleh Mahkamah Session atas tuduhan menerima rasuah RM4,488 bagi membantu kontrak kerja-kerja pembersihan pasaraya tersebut. Hakim Ruzilah Saleh menjatuhkan hukuman itu selepas Nur Azlina Syafi'i, 43 tahun, mengaku bersalah atas 10 pertuduhan pilihan rasuah yang dilakukannya antara 24 Disember 2019 hingga 6 Januari lalu. Mahkamah menetapkan hukuman itu selepas mengambil kira semua 22 pertuduhan utama dihadapi Nur Azlina melibatkan suapan sebanyak RM38,360. Jika gagal membayar denda itu, Nur Azlina boleh dipenjara 44 bulan. Berdasarkan 10 pertuduhan pilihan itu, tertuduh didakwa diberikan suapan berjumlah RM4,488 daripada dua pemilik dua syarikat menerusi akaun miliknya dan anak lelakinya sebagai dorongan membantu mendapatkan kontrak kerja-kerja pembersihan di pasaraya tempatnya bekerja. Kesalahan itu dilakukan di 2 buah cawangan bank di Petaling Jaya dan Shah Alam antara 30 Mei 2019 sehingga 6 Januari 2021. Sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM100,000 atau penjara sehingga 10 tahun atau kedua-duanya sekali mengikut Seksyen 25-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. 11 warga tempatan berumur 20 hingga 50 tahun ditahan dalam serbuan di 4 premis pajak gadai pada Oktober lalu di Lembah Kelang dan Johor. Turut dirampas barangan kemas bernilai RM99,000 dan wang tunai belasan ribu ringgit. Premis terbabit dikesan beroperasi secara haram dan mengenakan faedah melebihi kadar ditetapkan. Serbuan dilakukan Cawangan Siasatan dan Pemantauan Bahagian Kawalan Kredit Komuniti di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Menurut Ketua Siasatan dan Pemantauan Bahagian Kawalan Kredit Komuniti KPKT, ACP Muhammad Fauzi Hassan, siasatan mendapati kadar faedah dikenakan premis terbabit adalah 2 hingga 5% sebulan, melebihi kadar ditetapkan 2%. Tambah ACP Muhammad Fauzi, semua premis berkenaan menggunakan modus operandi hampir sama, iaitu barang yang dipajak tidak disimpan di dalam premis.
746 set bubu naga dirampas di sekitar perairan negeri Kedah sepanjang Januari hingga 16 November tahun ini. Rampasan dibuat hasil operasi pemantauan di beberapa lokasi antaranya di perairan Yan dan Kuala Kedah dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM89,520. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Nur Azrianti Ishak berkata setakat tahun ini, 2 suspek telah ditahan bersama 20 set bubu naga. Turut dirampas sebuah bot fiber dengan hasil tangkapan seberat 10 kg dengan nilai rampasan RM28,580 di Pantai Dulang, Yan. Menurutnya, rampasan terbaru membabitkan 15 set bubu naga dianggarkan bernilai RM1,800 dibuat 16 November lalu di Tanjung Jaga, Yan. Kesemua bubu naga yang dirampas dibawa ke jeti Zon Maritim Kuala Kedah untuk disiasat mengikut Seksyen 11-3-C Akta Perikanan 1985. Sukan kita mulakan dengan aksi suku akhir Piala Malaysia. 4 pertemuan timbal balik berlangsung malam ini menyaksikan JDT-FC, KL City FC, Melaka United FC dan Terengganu FC mara ke separuh akhir. Berikut adalah keputusan penuh perlawanan. Saingan pusingan kedua kejohanan Indonesia Masters 2021. 5 beregu negara melangkah ke pusingan suku akhir selepas menewaskan pesaing masing-masing hari ini. Cabaran Malaysia yang bermula dengan gandingan Ho Pangron Chia Yi Si menyumbangkan kemenangan pertama bagi pusingan kedua apabila menewaskan pasangan dari Jerman Jones Ralphie Jansen Linda Effler 21-14, 21-19. The first game we did quite well and then they follow our momentum and we conquer the first game. But in the second game maybe they get back their feelings and then we did some simple mistakes, silly mistakes, maybe make them more confident. We hope to do better in the next round. So yeah. Jejak mereka disusuli aksi beregu lelaki profesional negara. Pasangan Ong Yu Sin, Teo Yi menang ke atas gandingan tuan rumah Sabar Karyaman Gutama, Moh Reza Pahlevi 21-17, 21-12. Was a big win, because mereka semalam juga menang kita tim Malaysia juga tahun ini target match, so kita pun kena siap preparation semua, so saya rasa kita buat yang terbaik. Bagi saingan suku akhir, mereka akan bertemu rakan senegara Go Zifei Nur Izzuddin yang menewaskan pasangan Indonesia Muhammad Syahibul Fikir Bagas Maulana 21-18, 22-20. Tak kira lawan siapa pun kita ada Malaysia sudah di semifinal. Turut melangkah ke pusingan suku akhir beregu wanita negara Pearly Tan Mfina yang juga menang bergaya ke atas pasangan Indonesia 21-8, 21-14. From the first, we just keep reminding each other to focus every point. We don't think too much about opponent, but today we more focus on ourselves. Because yesterday we made some simple mistake. Although today we still have some simple mistake, but then I think it's better than yesterday. So I hope that we can keep improve match by match.
Perlawanan terakhir bagi hari ketiga, bergu lelaki nombor 1 negara Aaron Chia So Wui Yi turut mara selepas menang mudah ke atas pasangan Indonesia Panjer Ali Siloka Dadiara Brian Sydney Elohim 21-12, 21-8. Match tadi tak pressure sangatlah bagi kita. So bagi kita sekarang memang on main focus during quarter final lah, sebab mungkin lawan dengan Olympic gold medal atau another Chinese Taipei. Terus berusaha dan berikan yang terbaik. Itu yang diluahkan penjaga gol skuad bola sepak bawah 22 tahun kebangsaan Sheikh Izhan Nazril Sheikh Azman yang akan menjalani sesi percubaan bersama kelab La Liga 2 Spanyol CF Fuenlabrada bermula 21 November ini. Pemain berusia 19 tahun itu yang kini mewakili Selangor FC mahu melakukan yang terbaik biarpun sedar posisi sebagai penjaga gol sukar untuk menonjol berbanding posisi lain. Bagi saya, siapa yang saya nampak, kalau import kebanyakannya dia akan cari striker, midfielder ataupun wing. So kebarangkalian kalau goalkeeper ni kurang, so why not kita try benda yang orang yang tak buat lagi. So insya-Allah mungkin menjadi satu kenyataan di masa hadapan. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pemain dan juga management dan coach Michael yang banyak membantu saya serta orang yang banyak menyokong saya, kawan-kawan pasukan dan pihak-pihak management lah. Dan orang yang belakang takbir yang saya sangat kagumi, Yang Amat Berhormat Kerry Jamaluddin yang sentiasa mengikuti perkembangan saya. Sementara itu, menurut ejen yang bertanggungjawab Falik Firdaus, pemain-pemain tempatan seharusnya banyak diberikan pendedahan luar, terutamanya di usia muda dalam usaha mencungkil potensi sebenar mereka. Sheikh Izhan akan bersama dengan klub Segunda Division Spanyol bermula 20 sehingga 27 hari bulan, di mana dia akan dinilai oleh pasukan utama dan juga bawah 21 mereka sama ada he is good enough to play for the club or not. Jadi sebenarnya mereka sudah menilai Sheikh Izhan sejak bulan 6 I think awal tahun lagi sebenarnya. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Sebagai keluarga Malaysia, terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua. Yang sahih di berita RTM. Saya Nur Alis, Aidil Akhbar mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam Malaysia.